Assalamualaikum and good morning guys. Welcome back to the video. Okay, hari ni aku nak share dengan korang topik yang agak best bagi aku, iaitu cara nak kuruskan badan dengan cepat tanpa senaman. Alright guys, aku tahu sekarang ni ramai gila yang tengah struggle nak kurus tapi tak ada masa nak workout, malas lah, tak kisahlah apa pun alasan korang. So aku nak korang standby pen dengan kertas sebab aku nak korang pay attention dengan cara-cara yang aku nak bagi dengan korang ni. Alright, so tanpa buang masa lagi, jom kita pergi cara yang pertama. Alright guys, cara yang pertama yang korang kena buat adalah korang kena pastikan pemakanan ataupun diet korang berada di dalam calorie deficit. Okay, ini adalah benda yang paling basic sekali yang korang kena tahu kalau korang nak kurus. So apa itu calorie deficit? Calorie deficit akan berlaku sekiranya makanan yang korang consume dalam sehari lebih sedikit berbanding dengan kalori yang korang burn dalam sehari. Okay, mesti korang tanya-tanya, macam mana nak burn kalori kata tak exercise? Okay, actually badan korang walaupun tak exercise, badan kita still burn kalori. Okay, term ni kita panggil BMR, iaitu basal metabolic rate. Selalu kita cakap metabolism. So benda ni lah, badan kita masih perlukan energi untuk kegiatan-kegiatan macam untuk pernafasan kita, digest makanan, degupan jantung kita. So benda-benda ni semua memerlukan energi dan badan kita sentiasa burning kalori. Okey, sebagai contoh, badan korang memerlukan 1700 kalori untuk kegiatan-kegiatan yang macam aku cakap tadi lah. Tapi korang hanya makan 1500 kalori dalam sehari. So dekat sini korang dah create 200 kalori deficit. Jika benda ni berlaku secara konsisten dan berterusan, badan korang akan kurus dan fat loss akan berlaku lah. Okey, bila kita cerita pasal nombor-nombor ni, akan ada orang yang macam malas lah nak kira kalori, malas lah nak kira berapa banyak aku burn dalam sehari. Biasanya masalah berat badan ni dia datang dengan package, iaitu masalah kemalasan. So aku faham. Malas kau pegangan kurus. So aku sangat faham masalah korang, sebab tu aku come out dengan cara yang kedua ni. Okay, cara yang kedua ialah korang kena analyse ataupun korang kena kenal pasti makanan korang past few weeks ataupun months. Okay, so yang ni yang paling senang, korang boleh buat sekarang juga. Tapi jangan buat sekarang, buat lepas habis video, tengok sampai habis dulu. Korang duduk, ni macam muhasabah diri, korang fikir balik makanan korang, apa yang korang makan past few weeks ni, few months ni. And mungkin petang-petang korang asal habis kerja je nak perkena roti canai, habis kerja je nak kena kopok leko, pisang goreng semua. So kalau korang rasa benda-benda tu korang boleh cut, just cut straight away. Lepas tu kita dah boleh create calorie deficit dekat sini tanpa kita nak kira berapa banyak kalori pisang goreng apa semua. So ini cara yang paling senang. Alright, bila kita cerita pasal tea time, mesti akan ada orang cakap, aduh Pul, tiap kali balik kerja mesti lapar. Habis tu macam mana kalau tak makan? Kan nanti kan nak tunggu dinner kan lambat lagi. Alright, lagi satu masalah yang aku faham dan aku dah sediakan jalan penyelesaian untuk korang dan cara yang paling mudah yang kita boleh atasi masalah ni. So actually masalah korang adalah pemilihan makanan korang yang salah. So cara yang seterusnya untuk korang kurus dengan cepat tanpa senaman, make sure pemilihan makanan korang yang betul dan bijak. So macam aku cakap tadi, salah satu masalah kita dekat Malaysia ni, makanan kita tak seimbang. So pemilihan makanan automatik akan jadi terus salah. Especially bila kita makan macam pisang goreng, kopok leko. So makanan-makanan macam ni tinggi karbohidrat. So tak ada sumber protein dan fiber yang korang perlukan. Sebab tu bila korang makan, sekejap je dah lapar balik. Lepas tu dah kena makan balik. Tak sampai 3 jam, 2 jam lebih dah lapar balik. So masalah-masalah macam ni korang boleh atasi dengan make sure makanan korang seimbang. Disebabkan makanan kita terlalu banyak carbs dan tak seimbang, disebab tu sampai sekarang ni kita masih lagi menyumbang pingat emas kepada masalah obesiti dalam South Asia ni. Yes, kita masih lagi nombor 1 dalam masalah obesiti dekat Asia Tenggara disebabkan makanan kita. Aku tak nafikan makanan-makanan kita memang sedap, tapi kita kalau nak kurus dan tak nak bersenam pula, so kita kena bijak. Okay, so that's why aku buat video ni. So makanan-makanan yang common, kita tak payah cerita pasal cara masak dulu. Kita cerita pasal dia punya portion, sama ada dia seimbang atau tak seimbang.
Contoh macam nasi goreng, mi goreng, pisang goreng, keropok lekor. So makanan-makanan ni tak ada protein, tak ada sumber fiber yang badan korang perlukan. So disebabkan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat ni, ramai orang cakap, oh carbs tak bagus, jangan makan carbs apa semua. Tapi sebenarnya bukan carbs tu masalah dia, kuantiti kita yang salah. So macam mana nak makan dengan portion yang betul, itu kita punya point yang seterusnya. Alright, point yang seterusnya aku sure korang pernah dengar benda ni, iaitu macam mana kita nak pastikan portion kita tu betul. Okay, cara yang seterusnya adalah amalkan suku separuh. So makanan korang portion dia mestilah lebih kurang macam ni. So suku adalah karbohidrat korang, suku lagi adalah sumber protein, dan separuh adalah sumber fiber kita yang datang daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan kita. So kalau korang nak kurus, korang nak maintain badan korang, ini adalah cara yang paling simple sekali yang aku rasa yang korang boleh buat. So korang tak ada nak cut mana-mana jenis makanan, mana-mana parts of macronutrient, korang just control korang punya portion. Pada pendapat aku, untuk amalkan suku separuh ni, benda yang paling senang yang kita boleh buat adalah masak sendirilah. Tapi kalau korang makan dekat luar, paling senang untuk kita follow ni, kita pergi kedai makanan yang ada jual nasi campur. So kita boleh control berapa banyak nasi kita nak letak, lauk jenis apa yang kita nak letak, jenis masakan apa yang kita nak ambil, dan sayur-sayur dan buah-buahan kita. Yes, aku faham. Mesti ada member cakap, Aduh pul, lunch member ajak pergi makan. Kadang-kadang je pergi nasi campur, kadang-kadang pergi tempat lain, masakan panas apa semua. Okay, so masalah korang ni aku dah fikir dah. So jangan risau. Aku faham kadang-kadang kita nak diet, kita nak kurus, tapi environment tak mengizinkan. So korang kena bijak. Okay, so macam mana korang nak settlekan masalah ni? Contoh, waktu lunch korang dah makan banyak cup. Okay, kita letak tepi dulu cara masakan, korang pergi kedai masakan panas. Korang teringin lah, terasa nak makan nasi goreng, nak sangat makan nasi goreng. So order nasi goreng, tengok kawan-kawan semua makan nasi goreng. So environment tak membantu kita, betul tak? Kawan-kawan mempengaruhi kita. So makan je lah. So korang dah tahu, korang agak tergelincir sedikit waktu lunch. So kita manusia, kita tak perfect. Kita kadang-kadang kita plan, and sometimes plan kita tu tak jadi macam apa yang kita nak. So bila korang dah tahu korang tergelincir sikit waktu lunch, dan korang dah tahu okay, waktu lunch banyak carbs, later that day, masa dinner korang top up balik, makan protein dengan sayur. So karbohidrat untuk sehari korang dah cover dah. So makanlah protein dengan sayur saja. So dengan cara ni, walaupun korang tak dapat adjust pemakanan korang ikut meal by meal, korang still boleh adjust ikut pemakanan korang dalam sehari. Sama juga kalau breakfast dah banyak sangat carbs, lunch dengan dinner cover balik apa yang tak cukup. That's why kalau korang tak dapat amalkan suku separuh ni dalam meal by meal, at least cover balik dekat meals yang seterusnya. So korang memang kena sentiasa beringat dan sentiasa fokus apa yang korang masukkan dekat mulut korang. Kalau korang main sepat je semua, Assalamualaikum, memang susah nak kurus. Alright, so far aku dah cover 4 cara untuk kurus dengan cepat tanpa senaman. Okay, tapi walaupun topik ni tanpa senaman, aku tetap kena bersenam. Aku ada workout rutin aku. So lepas ni aku nak siap-siap, aku nak pergi gym dulu. So korang stay tune. Lepas kita habis gym, aku akan cover lagi 2 cara yang best yang korang kena dengar. Alright, jom kita pergi gym dulu. Korang nak ikut lah. Korang kan tak nak bersenam. Tak ikut lah. Dah. Jom. Alright guys,
Baru je balik daripada gym. Okay, so far kalau korang enjoy this video and korang dapat manfaat, jangan lupa subscribe. Jom kita sambung. Ada lagi 2 point yang kita nak sembang. Okay guys, cara yang seterusnya adalah elakkan minum kalori. Alright, apa yang aku masukkan dengan elakkan minum kalori? So aku pasti, aku sure kalau korang search mana-mana tips kurus, mesti akan keluar elakkan minuman bergula, elakkan minuman yang manis, elakkan minuman bergas, air kotak, air tin dan sebagainya. Yes, semua tu betul. Kita tak boleh nafikan. So air-air yang semua ni akan shoot korang punya kalori intake dalam sehari dengan sangat-sangat mudah. So sebab kita ingat just air je, tapi air-air yang macam ni yang banyak menyumbang kepada kalori intake seharian korang tanpa kita sedar. So common yang kita selalu dengar, pagi mesti nak kena kopi. So kadang-kadang kopi ais, kopi tarik. Kalau yang fancy-fancy sikit, latte lah, itulah inilah, letak susu lah, sirap lah, macam-macam. So tengah hari kan nak kena ais pula, nak kena manis-manis kan lepas lunch. So kenalah teh ais ke, teh ais ke, apa-apa. Lepas tu malam kan lepak keluar dengan member, pergi mamak, teh tarik. So bukan sahaja kalori intake dah shoot up, tapi berlaku masalah yang lagi satu, iaitu tak cukup minum air kosong, dehydration. Sebab rasa macam dah minum air banyak tapi sebenarnya tak cukup minum air. Okay, so aku highly recommend, memang aku sangat-sangat suggest korang untuk cut minum-minum air manis ni kalau korang tak nak bersenam untuk nak kurus, so that korang boleh reducekan kalori intake korang seharian. Dan aku sangat-sangat percaya bila korang start buat benda ni secara konsisten, dan korang akan nampak result. Alright, cakap pasal konsisten, itulah point kita yang last sekali. Okay, semua cara-cara yang aku bagi tadi korang kena compilekan, dan cara yang last kali yang korang kena buat adalah konsisten dan disiplin. So setinggi mana pun knowledge korang, banyak mana pun korang kena tahu, okay benda ni kena elak, benda ni kena buat, benda ni tak boleh buat, kena buat benda ni. Tapi kalau korang tak konsisten, korang tak disiplin, susah untuk korang kurus. Kena dengan topik video aku kali ni, kita nak kurus dengan cepat, betul tak? So actually cepat tu sebenarnya bergantung dengan korang. Kalau korang konsisten, dan cepatlah. Kalau korang dah tahu apa yang korang kena buat, dan seminggu semangat gila buat kan. Minggu kedua dah tak berapa sangat. Sana cheat day lah, sini cheat day lah. So bila benda tu dah prolong, seminggu, 2 minggu, lepas dah minggu keempat baru nak start diet balik. So bila benda-benda macam ni berlaku, so lambatlah korang nak kurus. So macam aku cakap tadi, bila korang konsisten, cepat ke lambat tu actually datang daripada diri korang sendiri. So kena mindset korang kena betul, kena konsisten dan disiplin. Tapi yang paling penting sekali, satu lagi yang korang kena buat adalah sabar. Yes, walaupun topik kita adalah nak kurus dengan cepat, tapi korang tetap kena bersabar. Sebab kata orang putih, great things take time. Alright guys, so itu saja video untuk kali ni. Kepada korang yang tengah berjuang nak kurus, aku ucapkan good luck kepada korang. Keep going, teruskan berjuang, jangan give up. Kalau korang dapat manfaat daripada video aku ni, jangan lupa like and subscribe video ni, and aku akan try buat video-video, banyak lagi video tips yang berkenaan macam ni. Dan korang jangan lupa juga turn on post notification, tekan loceng kat bawah tu supaya korang tak terlepas video-video yang macam ni, sebab tips-tips macam ni sangat-sangat mahal. Okay, alright guys, so I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.